Kadang tengah live dia ada macam buat mesej. Dah buat lah. Tak. Sini ya. Okey. Baik. Baik, kita mulakan kuliah subuh pada pagi ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam sya'ulahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Alhamdulillah, kita yang hormati Fadil Imam kita, tak lupa juga Fadil Tuan Bilal, seterusnya Tuan Sia, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa, sidang jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahmatullah taala. Alhamdulillah, kita banyak kepada dan syukur kepada Taala kerana dapat bersama sekali lagi pada subuh subuh pagi ni. Baik, untuk kita sambung kitab Ulasan Hikam Syekh Ibn Athaillah, pasal yang ke-10 wirid-wirid harian dan kehidupan hati. Ke surat apa tu? Ke-22 baris wala bagaimanapun. Okey, InsyaAllah kita sambung walau bagaimanapun. Baik, walau bagaimanapun janganlah kita memahami konsep syuhud di sini dengan kefahaman yang salah. Syuhud mana penyaksian kan? Konsep syuhud, syahadah. Walaupun jangan kita memahami konsep syuhud di sini dengan kefahaman yang salah. Syuhud yang mana yang belakang lah, kerana mereka belum sampai kepada peringkat syuhud dan atau makam ihsan. Ihsan dengan syuhud samalah di belakang tu. Baik, kemudian ada dia punya matan itu, innama yastahissul ibad waz-zuhad min kulli syai'in li ghaibatihim anillahi bi kulli syai'in falau syahiduhu bi kulli syai'in lam yastawhishu
min syai'in. Yang membuat resah para ahli ibadah dan orang-orang zuhud terhadap segala sesuatu adalah kerana adanya kesamaran mereka dari Allah. Maksudnya mereka tidak dapat melihat Allah pada segala sesuatu. Andainya mereka dapat melihatnya Allah pada segala sesuatu, tentu mereka tidak merasa resah terhadap sesuatu. Tak rasa resah terhadap sesuatu. Benda ni pun kita dah bahas itulah. Kan? Kita nak cerita tentang ciri-ciri orang yang ibadah, ciri-ciri orang yang zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka sentiasa memandang sesuatu tu wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu yang telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang mereka resah tu kalau seandainya bila ni lihat sesuatu tu tak rasa macam wujud Allah. Tak rasa macam Allah Ta'ala tu ada. Itu yang mereka resahkan. Tapi kalau kita melihat suatu perkara yang terjadi di alam ini, mana adanya Allah Ta'ala yang mengatur segala urusan, so maknanya insya-Allah lah, kan, bukanlah kesamaran lagi pada kita. Terang lah. Baik. Kemudian walaupun janganlah kita memahami konsep syuhud di sini dengan kepahaman yang salah. Seterusnya Syekh Ibn Athilah menyatakan amruka fi hazidar bin nazri bi mukawwanatih fasayaksifu laka fi tilkadar an kamaliz zatihi. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan anda di dunia ini untuk merenung ciptaan Allah. Allah Ta'ala memerintahkan kita di dunia ini untuk merenung ciptaan Allah. Dia akan membuka kesempurnaan zatnya pada anda di akhirat nanti. Jadi Allah Ta'ala perintah kita sepertilah apa saja berlaku yang di alam ini, sama ada peristiwa besar, peristiwa kecil, kan kejadian alam, kan, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, kejadian manusia, kan, manusia digunakan akal fikiran, binatang tak digunakan akal fikiran dan sebagainya. Manusia digunakan nafsu, nafsu, akal ada juga. Manusia nafsu pun ada. Binatang nafsu ada, akal tak ada. Tapi walaupun binatang kerana akal tak ada, masih lagi boleh diajar binatang. Manusia walaupun digunakan akal, tak boleh diajar. Tak boleh diajar. Ni masalah tu tuan, masalah. Binatang yang tak ada akal pun boleh dididik, diasuh, kan, ikut perintah kita. Kita nak dia melompat, dia pun melompat. Kita nak dia berguling, maka dia pun berguling ikut arahan kita, kan, boleh dia. Macam tu. Tapi jangan tak dibagi makan. Binatang tak dibagi makan, kan, dimakan kepala tuan Rimau, kan, rimau tu boleh diajar lah. Rimau sirkus tu boleh diajar, dididik dan sebagainya, kan, ikut perintah kita. Tapi jangan tak dibagi makan rimau tu, nanti tuannya akan dimakan oleh rimau itu. Nampak tak? Tapi nak tunjuk pada kita, walaupun akal binatang tu tak berakal, masih lagi boleh dibagi pendidikan kepada binatang. Baik. Kemudian dalam merenung ciptaan Allah Ta'ala pun ada benda-benda yang tak perlu direnung. Ada benda-benda yang dalam dunia ni tak perlu direnung. Contohnya tahi. Tahi apa nak renung tahi, ciptaan tahi, kan, benda luar. Benda-benda luar tak digalakkan. Benda-benda aib tak digalakkan untuk dilihat. Walaupun menekankan, Allah Ta'ala menekan pada kita supaya merenung. Kecuali kalau seandainya orang tu saintis. Saintis ni tuan, apa benda tak dikaji, semua dikaji. Daripada benda yang tak luat ke, benda luat ke, menjijikkan ke, tak jijik ke, semua dikaji, kan. Kena nak pastikan. Doktor pun tu juga. Doktor, kan, dia nak tahu pesakit tu sakit apa, sampai dia cek lah tahi pesakit tahi pesakit, kencing pesakit, tak, cuma dicek. Nak tahulah apa penyakit orang ni, kan. Dia merenung juga tu.
mengkaji, merenung cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang yang dikaji itu di segi zahiriat saja. Dia kaji kan, kencing sakit, taib sakit, dia kaji, tapi tak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak sampai ke situ. Hanya kaji-kaji begitu je lah. Nak tahu ni sakit apa kan, dan nak tahu sakit apa, bagi ubat, bagi orang sakit tu. Kau kena makan ubat ni, kenapa kau sakit ni. Tak? Dia tak sampai membawa kepada siapa pencipta yang sebenar yang membawa penyakit. Itulah Allah Ta'ala kan. Jadi kita kena fikir macam tu lah jawabnya. Baik, Allah SWT menjadikan orang Islam di dunia dan juga akhirat mempunyai hubungan dengannya Allah. Sebenarnya kita kena ada hubungan diri kita dengan Allah. Berbeza dengan orang yang bukan Islam ataupun orang tak percaya pada Tuhan. Orang tak percaya dengan Tuhan, dia tak ada hubungan dirinya dengan Allah Ta'ala. Dunia lah. Habis dunia, habis. Habis, tak ada lagi kan. Alam kubur ke alam akhirat tak ada kat dia. Habis, mati, habis. Baik. Cuma dunia ini menjadikan mereka punya hubungan dengan kesan-kesan rahmat dan kewujudan Allah. Manakala di akhirat ia menjadikan mereka mempunyai hubungan dengan kesan-kesan rahmat, kewujudan dan juga zat Allah Subhanahu Wa Taala. Semaknanya kita orang beriman ada dua hubungan, dunia dan akhirat. Hubungan dunia kita ibadah pada Allah. Akhirat maknanya pahala, kemudian dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala kan, mendapat balasan syurga, kenikmatan dan sebagainya. Itu adalah menunjukkan pada kita ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Kemudian Syekh Ibn Athaillah menyebutkan lagi, amruka fi hazidar bin nazri fi mukawanatihi wa yaksifu laka fi tilkadar an kamalizadihi alima minka annaka lan tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan anda di dunia untuk merenung ciptaan Allah. Dia akan membukakan kesempurnaan zatnya kepada anda di akhirat nanti. Allah mengetahui anda tak sabar untuk melihatnya. Allah Ta'ala tahu kita tak sabar nak melihat zat Allah. Tak? Oleh itu Allah Ta'ala memperlihatkan kepada hamba apa yang akan datang, apa yang datang daripadanya. Semana dunia ni kita tahulah kita tak dapat melihat zat Allah, tapi Allah Ta'ala memberi kepada kita kesan-kesan daripada ibadah yang kita lakukan. Contohnya kita dapat orang kata berkawan dengan orang yang baik, alhamdulillah lah, itu satu nikmat. Kalau dulu kita mungkin jahat, perangai jahat, akhlak jahat, apa benda yang tak elok, apa yang kita tak buat, semua kita buat kan. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala bagi taufik daripada kita. Kita datang ke masjid, ke surau, bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang baik, bergaul dengan ustaz, Dr. Guru, ustaz-ustazah, ulama dan sebagainya kan. Ini merupakan salah satu daripada rahmat Allah Ta'ala juga daripada kita. Tak adalah kita hanyut macam tu kan. Ada orang tak jumpa lagi, ada orang tak dapat lagi rahmat tu, masih lagi hanyut gaul dengan orang yang tidak elok, orang jahat, perangai dan sebagainya. Jadi biasalah setiap benda yang orang cinta ni, dia sudah tentu nak tengok kekasih dia. Kita ada bercinta dengan seorang perempuan ke perempuan kita dengan lelaki kan. Dia hanya hantar WhatsApp gambar tak ada. Hantar WhatsApp gambar tak ada kan. Tapi dia punya ayat tu berbunga-bunga, cinta pada kita, kita pun cinta pada dia. Jadi kita pun janjilah nak jumpa lah.
nak jumpa mak ayah dan sebagainya kan. Jadi masing-masing masa tu akan ternanti-nantilah macam mana lah rupa orang ni kan. Ayat bila mantan Mesir berbunga-bunga tu tak mam. Tapi macam mana rupa perempuan tu? Nak dara ke janda? Tahu tak? Dah kahwin ke belum kahwin lagi, tahu tak? Jadi masing-masing ternanti-nanti orang yang dicintai dan rindui. Itu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengan Allah, kita cinta Allah, Allah Taala cinta kita sebagai orang beriman. So masing-masing ternanti-nantilah macam mana lah rupa Allah Taala ni besok. Kalau kita jumpa tak? Jadi masing-masing ternanti-nanti, tertunggu-tunggu Allah Ta'ala dapat lihat kita. Kita tak dapat lihat dia. Dia tahu macam mana kan? Dia tahu perangai kita. Aku tahu perangai kau ni macam ni, macam ni, macam ni. Tapi masalah kita tak tahu perangai dia. Tapi janji nak jumpa ni. Segala rahsia kita dia tahu dah. Tapi kita tak tahu rahsia dia. Kita tak tahu rahsia Allah. Allah Ta'ala tahu rahsia kita. Tapi kita menyatakan cinta pada Allah. Baik. Maksud memperlihatkan apa yang datang daripadanya ialah memperlihatkan kesan-kesan kewujudannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya Syekh menyatakan lamma alimal haq minka wujudul milal lawana laka ta'ah. Lamma alimal haq minka wujudul milal lawana laka ta'ah. Zat yang hak mengetahui bahawa anda cepat jemu mengerjakan amalan yang terasa berat. Oleh itu dia mengadakan berbagai-bagai bentuk ketaatan. Dia dah masuk slide pula pemasan sikit. Dah masuk sikit pemasan. Okey. Jadi persoalannya, kenapa Allah Ta'ala menjadikan amalan ketaatan itu berbagai-bagai jenis? Antaranya contohnya solat. Solat pun macam-macam jenis solat. Kenapa ada pelbagai jenis solat? Satu solat saja kan senang, tak payah fikir-fikir ni. Tahu tak? Ada solat fardu, ada solat sunat, ada solat gerhana, ada solat tasbih, ada solat tahajud, ada solat sunat rawatib, solat jenazah, macam-macam jenis solat tuan-tuan. Nampak? Kemudian zakat pun macam tu juga. Zikir pun macam jenis zikir. Puasa, baca Quran, memberi salam, memberi makan kepada tetamu, menolong orang yang memerlukan bantuan. Ini kerana Allah Ta'ala, kerana manusia berdasarkan pada tabiat yang disusun oleh Allah, mudah timbul rasa jemu. Nampak? Kerana kita ni kan cepat jemu. Tak boleh tumpu pada satu ibadah saja. Jadi nak pelbagai ibadah. Kalau nak makan tu tuan-tuan, takkan kita nak makan lu ikan masin je. Tak. Jamulah makan lu ikan masin kan. Dulu kan waktu bersunat ingat tak? Waktu bersunat kan orang tua tak bagi makan korang, tak bagi makan yang sodak-sodak. Kau makan ikan bilis tu kata. Nasi dengan ikan bilis je. Kau jangan makan benda lain kata kata. Betul tak? Kita pun makan yang apa yang disuruh makan. Tak bagi makan lain. Selagi mana tak elok, tak bagilah makan lain. Kita pun jamulah. Betul tak? Jamulah tuan. Makan tu je. Nasi putih dengan ikan bilis. Betul tak? Kadang ikan bilis pun tak ada. Garam main letak kat situ. Garam tak situ. Jadi tak sedap lah. Semaknanya dalam konteks makan pun kita nak ada pelbagai jenis makan. Kan? Ayam golek kan? Apa lagi? Ikan panggang. Macam-macam lah pelbagai makan. Bagi orang yang tukang masak dia tahulah. Tukang masak dia tahulah, dia kreatif. Kalau satu je masakannya kadang kurang laris. Kena pelbagai jenis masakan barulah laris punya kedai tu. Baik, dalam ibadah pun begitu juga. Sekiranya seorang Islam berterusan baca Quran, sudah tentu ia akan merasa jemu. Nampak? Kalau seorang itu berterusan baca Quran, dia jemulah. Sekali nak juga distension lah, buat benda lain.
kan, pergi shopping ke, pergi travel ke, dah sepakai kan. Macam tu. Sekiranya dia melakukan ibadah semata-mata, dia juga akan jemu. Jadi Allah Ta'ala mengukakan berbagai-bagai jenis amalan ketaatan sehingga mengeluarkannya daripada rasa jemu. Tu matabiat manusia, jatuh jemu. Seterusnya Allah Ta'ala menyatakan, wa alima ma fika min wujudi syarrihi fahajaraha alaika fi ba'dil awqat. Wa alima ma fika min wujudi syarrihi fahajaraha alaika fi ba'dil awqat. Dia mengetahui adanya ketamakan pada diri anda. Dia mencegah ketaatan dan anda daripada anda atas anda pada sebahagian masa. Dia mengetahui adanya ketamakan pada diri anda. Oleh itu dia mencegah ketaatan atas anda pada sebahagian masa. Dicegah benda tu untuk kita buat benda lain pula. Tapi untuk kebaikanlah. So anda tak berhak menunaikan solat ketika naik matahari, sebelum gelincir matahari, dan di saat tenggelam matahari. Anda dibenarkan menunaikan solat pada masa-masa yang ditentukan sahaja. Nampak tak? Walaupun solat satu benda yang baik, tapi tak semestinya kita kena solat selalu. Dan solat pun ada benda-benda, waktu tahrim, waktu harus, waktu afdal kan. Kan ada pembahagian solat. Kalau mengaji kitab fiqh pun jumpalah. Contoh kitab Bajuri, Yanatul Talibin kan, Yanatul Talibin, kemudian kitab Kifayatul Akhyar, Muniatul Musalli lah kalau Jawi. Banyak kitab Jawi, kitab Arab ni, kita ada kitab Jawi fiqh, macam-macam kitab. Kat situ ada pembahagian. Waktu fadilat, waktu sunat, waktu harus, waktu makruh, waktu tahrim kan. Okey, nak nyata pada kita keperbagaian. Keperbagaian dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak semestinya setiap saat tu kita kena buat, walaupun ibadah solat terbaik. Jadi waktu naik matahari tetap digalakkan solat. Kalau nak solat lepas sedikit segala naik matahari baru kita solat sunat isyraq. Lepas tu kita buat sunat ad-duha. Kemudian juga sebelum gelincir matahari, waktu istiwa tak boleh solat. Matahari tegak atas kepala tak boleh. Kemudian di saat matahari tenggelam, terbenam matahari pun tak digalakkan solat. Lebih sedikit barulah boleh solat. Jadi anda dibenarkan menunaikan solat pada masa-masa ditentukan sahaja. Tentukan sahajalah. Tak semestinya pada setiap masa. Hikmahnya ialah kadang-kadang wujud pada diri manusia banyak dorongan yang keterlaluan dan begitu kuat untuk beramal dengan beberapa amalan yang menyebabkan ada cuai kewajipan lain. Itu Musannaf katanya tu. Dia tak nak nanti kita terlampau menumpukan pada satu ibadah sehingga kita lupa ibadah lain. Lupa kewajipan lain. Kan? Tanggungjawab lain pun kena uruskan juga. Isteri kena uruskan, anak-anak kena uruskan, makan minum keluarga kena uruskan. Tak? Jadi kalau tumpu ibadah je macam mana? Tanggungjawab lain tak dilaksanakan. Jadi besok semua kan dipersoalkan besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada orang macam tu. Kan mengasingkan diri pada masyarakat, duduk kan berzikir, berzulah sebagainya, sedangkan benda lain yang wajib dia buat dia tak nak buat. Gitu. Baik, kemudian sehubungan dengan itu Allah Ta'ala menahannya dari menunaikan sesetengah ibadah pada waktu-waktu tertentu. Baik, kemudian ujar Syekh Ibn Athaillah lagi, liyakuna hammuka iqamatus salah la wujudus salah. Fama kullu musallin muqimun. Liyakuna hammuka iqamatus salah la wujudus salah. Fama kullu musallin muqimun. Maksudnya hendaklah perhatikan
perhatian anda tertumpu kepada mendirikan solat dan bukan adanya solat. Tidak setiap yang mengerjakan solat itu dikatakan mendirikan solat. Masya Allah. Nah, nampak? Tidak setiap mengerjakan solat itu dia mendirikan solat sebenarnya. Kadang-kadang hatinya lalai. Badan dia dalam solat. Badan dalam solat tapi jiwa dia tak ke mana-mana, fikir pun tak tahu. Okey. Kadang imam pun lupa. Imam lupa rakaat. Ada imam lupa rakaat? Ada. Sembahyang maghrib 3 rakaat, dia buat 2 rakaat je. Sembahyang isyak 4 rakaat, dia buat 2 rakaat je. Tiba-tiba bagi salam. Kan? Tasyahud awal, tiba-tiba bagi salam. Orang belakang pun terkejut. Oh, subhanallah. Kan? Nampak jemaah pun ingat ke imam, subhanallah. Ya ke? Kan? Terus sambung lagi dah 2 rakaat lagi. Ada kadang imam terlupa. Gitu. Mana banyak sangat benda fikir dah. Tak tahulah apa masalah fikir. Mungkin masalah dunia pun dia fikir, masalah luar negara pun dia fikir, masalah dalam negara pun dia fikir sekali. Jawatan pun kadang-kadang banyak jawatan di luar. Jadi kan masalah keluarga pun dia juga ada masalah keluarga. Isteri lagi pada rumah. Dia jadi imam sembahyang, dia jadi imam masjid. Tapi ada masalah dengan isteri dia. Isteri lagi pada rumah. Tak apa, tak bergaduh dan sebagainya. Lepas tu dia jadi imam sembahyang Jumaat. Tiba-tiba 1 rakaat dia dah salam. Jadi makmum belakang pun dah orang kata dah kelang kabut lah. Macam mana ni imam dah bagi salam. Gitu. Baik. Kemudian kita tengok balik nombor 99 tu. Lupa nak baca tadi. 99. Oleh itu Allah Ta'ala mengetahui manusia tadi cepat jemu. Dia mengadakan berbagai-bagai bentuk ibadah. Bila kita jemu melakukan satu-satu ibadah, boleh ganti dengan ibadah lain. Seandainya hanya satu jenis ibadah, tentu akan menyebabkan kejemuan kepada seseorang dan akhirnya meninggalkan terus. Akhir tinggal terus. Kenapa? Kena jemu tadi. Kita kan cepat jemu. Tak boleh duduk lama-lama. Kadang orang kalau sakit lutut biasalah. Dia tak boleh duduk lama-lama. Lepas tu dia dah mula lama sikit kan, dia dah mula tengok jam. Apalah lama pun. Lah ustaz ni ngajar jam dah berapa kali tengok dah tu. Pintu masjid surau dah berapa kali tengok dah. Pintu tu nampak terbuka kan. Kan. Lepas tu dia mesej kawan ni, kau kat mana? Dia kesnya tengah ngeteh. Jomlah dia kata. Langsung pergi. Langsung pergi tinggalkan majlis. Baik. Jadi seandainya ada satu jenis bentuk ibadah saja, tentu akan menyebabkan kejemuan pada seseorang dan akhirnya dia meninggalkannya terus. Ada ibadah yang tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya solat fardu tak boleh dikerjakan di luar pada waktunya. Sesudah waktu solat asar tak boleh mengerjakan solat sunat dan sebagainya. Semana waktu-waktu tahrim tak boleh buatlah. Yang lain tu boleh buat. Macam perempuan pula lagi pula banyak dia punya kan, dia punya batasan-batasan. Tengah berkhid, tengah menifas, tengah nifas semua tak boleh buat. Laki lain kelebihan. Tapi tetap juga ada waktu tertentu yang tidak boleh kita mengerjakan solat. Baik, seterusnya yang nombor 100, perintah yang terdapat dalam Quran ialah dirikan solat bukan menunaikan solat. Solat adalah perbuatan dan ucapan yang mulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Betul kan? Solat ialah aqwalun wa af'alun. Perkataan, perbuatan, ia dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. So mendirikan solat artinya membangunkan solat sehingga dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara membangunkannya solat adalah dengan menggunakan adab-adab termasuk adab zahir dan juga adab batin. Itu dikatakan mendirikan solat. Banyak orang yang solat tapi hatinya lalai. Kenapa? Kerana dia mendekatkan zahir je.
Dia menjaga dia punya zahir tu, dijaga betul, tapi hati tak jaga. Dia tak sempurna solat ni. Ataupun hati jaga tapi benda zahir tak jaga. Kan tentang pakaian dia tak jaga, solat pakaiannya mungkin ada najis dan sebagainya, ataupun mungkin pakaian dia koyak. Ada budak kan, kadang budak sembahyang pakaian koyak. Seluar tu lah dia buat sembahyang, seluar tu lah dia buat pergi main. Solat lain tak ada. Ataupun mungkin ada seluar lain, dia suka pakai seluar tu, solat nak pergi main. Apa sembahyang ke pergi pelolah daripada main. Tu solat tu lah seluar tracksuit dia pakai, tapi ada koyak. Kadang budak tu, anak-anak saya kadang macam tu kan, kadang kita tegur tu, ni apa ni pakai seluar koyak, kau sembahyang macam mana? Pakailah yang pakai cantik sikit kan, bukan tak ada seluar, ada seluar tapi dia pakai seluar tracksuit yang ada koyak. Jadi atuk kena tengoklah cucu tu kan. Kadang bukan atuk, bukan cucu je, atuk bukan juga pakai kain koyak. Atuk kain koyak kan, isap rokok betul tak? Itu asap rokok kena pada kain pun bocor. Lepas tu buat pergi solat, aurat dah nampak. Baik, seterusnya tuan-tuan, jadi mendirikan solat dia membangunkan solat sehingga dapat diterima Allah Ta'ala. Cara membangunkannya adalah dengan menyempurnakan adab-adabnya, termasuk adab zahir dan juga adab batin. Adab zahir ialah antaranya mengerjakan sunat-sunat solat seperti terangkan dalam kitab-kitab fiqh dan menjauhi perkara-perkara yang makruh dalam solat. Sedangkan yang batin seperti khusyuk dalam solat, konsentrasi penuh menghadap hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta memahami makna-makna ayat yang dibaca. Kan, kalau surah Fatihah tu faham maknanya. Kan, kalau imam baca surah ataupun mungkin kita sembahyang secara munfarid, sembahyang seorang, kita faham, paling tidak pun fahamlah sikit sebanyak apa surah yang kita baca, apa ayat yang kita baca, tasbih yang kita baca, kita faham, tasyahud yang kita baca, kita faham. Jangan hanya sekadar baca tapi tak faham. Kunut yang kita baca, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Bukan hanya sekadar kita baca dan kita faham maknanya, Allah menusuk dalam hati kan, penumpuan konsentrasi kita pada ibadah solat. Baik. Kemudian dalam hati hanya ada keagungan Allah dan juga keindahan sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tanda seorang itu benar mendirikan solat ialah tidak kedekut. Ni tanda orang ni benar-benar solat ni. Habis solat dia tak kedekut. Ni habis solat kedekut. Kan solat jugalah, kedekut juga. Kan sebenarnya ada kaitan lah. Ada orang kata tak ada kaitan lah kedekut dengan solat ni ustaz, kata solat kedekut. Sebenarnya ada kaitan kan. Kemudian suka memberi, menginfakkan harta pada Allah, tidak mengeluh ketika mendapat kesukaran dan kesusahan. Tanda orang tu solat. Apa saja yang berlaku di luar solat, kan, qada dan qadar yang berlaku pada diri kita, kan, jatuh motor, kan, accident, tak duit hilang, handset jatuh dalam tandas, itulah satu handset dah tak? Dah jatuh dalam tandas habis, menangis tak berlagu, tahu tak? Comel mata jatuh dalam tandas, teropong jatuh, tahu tak Imam? Orang tua ni teropongnya penting. Kalau teropong tak ada, tak dapat nak baca apa dah. Tahu tak jinasi dah? Tahu tak jinasi? Kalau teropong jinasi tu jatuh dalam tandas, kat macam mana orang terpaksa lah, mana duit nak gabur ni, nak beli baru. Suami dah lah mahal, kau murah senang tu tak? Mahal. Paling tidak pun 200-300 cermin baru. Baik.
Jadi maknanya kita tidak mengeluh ketika menapi kesukaran dan kesusahan, dan prihatin terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala melebihi prihatinnya terhadap apa sajalah. Baik, kemudian kita sambung lagi. Hendaklah anda menumpukan pada mendirikan solat dan bukan semata-mata wujudnya solat. Solat merupakan fokus ibadah yang merangkumi perkataan dan juga jasad manusia. Begitulah sampai Syekh memperkatakan tentang kepentingan wirid-wirid harian. Beliau juga memperkatakan tentang solat. Walaupun tuan bab ni tentang bab wirid, kan ada cerita tentang wirid harian dan kehidupan harian, tapi ada juga disebut sini tentang solat. Kenapa solat itu penting? Kita tengok tuan. Dan kadang-kadang berapa kali dah bengkel tentang solat, Penceramah pun kena rajin buat. Bengkel kesempurnaan solat. Solat cara Nabi, macam-macam lah. Sebab ni tentang solat dia tak pernah habis kan. Tak pernah habis. Baik, kemudian kedudukan solat di dalam amalan yang ditentukan oleh manusia menduduki tempat rukun. Dan solat juga besok benda pertama ditanya. Benda pertama besok ditanya antaranya solat. Sebab kalau solat selesai akhirat besok, barulah akan ditanya amalan-amalan lain. Tengok ada tak amalan lain? Ada. Alhamdulillah lah. Solat selesai dah? Selesai. Kalau solat tak selesai, contohnya fardu tak selesai, tengok pula rukun sunat dia. Kalau tak sunat dia, kalau sunat ada, tampung yang fardu. Kekurangan yang fardu. Ini fardu buat, sunat tak buat. Jadi kalau ada kekurangan dalam bab fardu, jadi yang sunat tak mampu ditampung. Kan? Maknanya fardu kurang tak dapat nak ditampung di sunat. Pentingnya sunat tu. Kerana ada orang kadang-kadang dia tak penting sunat. Habis sembahyang terus cabut dia. Ataupun habis baca doa terus cabut. Sunat tak ada buat. Sedangkan kita ada sunat muakkad. Gairu muakkad. Ada sunat yang dikuatkan selepas solat, dan ada sunat yang gairu muakkad selepas solat. Kemudian Syekh juga menyebutkan as-salatu tahratun lil qulub min ajnasiz dzunub. Sembahyang itu menyucikan bagi hati min adnadiz dzunub, daripada daki-daki dosa. Salat dapat membersihkan hati daripada kotoran dosa dan membuka pintu-pintu keadaan ghaib pula. Dia buka pula pintu ghaib. Mana banyak rasa-rasa yang terdapat hasil daripada solat yang kita dirikan. Baik, ada nombor 101 kan? 101 bawah tu, bawah garisan. Jadi seseorang boleh mendirikan solat dengan khusyuk bila memahami kalimah-kalimah yang dibaca dalam solat dan mengerjakan semua sunat solat. Nampak tak? Ni tanda kita nak khusyuk lah. Cara nak khusyuk, kata musannaf, kata mu'alif kadang, naklah kita memahami kalimat-kalimat yang dibaca. Apa kalimat dibaca? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan lurus. Faham maknanya? Kan, siratal ladzina an'amta alaihim. Faham maknanya? Ni baca tak banyak kali. Kan? Banyak kali baca tapi tak tahu makna. Malas belajar, malas membaca dan sebagainya. Oleh itu, sepatutnya kita kena belajar memahami makna kalimat yang disampaikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang solat. Faham maknanya. Beli buku yang ada makna. Buku tentang solat dia ada makna kat situ kan. Memahami makna-makna ayat dalam solat. Kan ada buku jual kedai, belilah. Kan? Okey. Ihdinas apa maksudnya? An'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'am tu asalnya perkataan apa? Asalnya an'ama campur dengan ta. An'amta. Asalnya an'am aja. Kan? An'am satu kalimat, ta tu satu kalimat. Ta tu untuk mukhatab. Kan? Untuk lelaki mukhatab. An'amta alaihim. Nikmat yang telah engkau, kan? Nikmat yang telah engkau beri nikmat, kan? Jadi mana kena fahamlah sikit sebanyak bahasa Arab tu. Okay? Kerana bahasa Arab ni tuan-tuan,
Dia kadang-kadang bahasa Arab ni dia banyak kata isim dhamir. Isim dhamir tu yang kadang-kadang kita kadang keliru. Kan hu, huwa, hum, huma. Tak. Kadang dalam kalimat PN pun ada isim dhamir. Dalam kalimat PN ada isim dhamir. Dhamir mustatir, dhamir barid, kan? Dhamir muttasil, dhamir munfasil. Dhamir yang bersambung, dhamir yang bercerai, dhamir yang tersembunyi, dhamir yang dizahirkan, dhamir barid. Dizahirkan dhamir itu di ujung, diletak di ujung kalimat ataupun di pangkal kalimat dan sebagainya. Okey, kita kena faham. Itu sebanyak kita belajarlah bahasa Arab. Barulah kita dapat faham maknanya. Kayanya bahasa Arab. Baik. Seterusnya tuan-tuan. Kemudian oleh itu sepatutnya kita belajar memahami makna kalimat yang disampaikan di hadapan Allah Ta'ala sepanjang solat. Sampai itu di sepanjang mengerjakan solat, jangan sampai melakukan hal-hal yang makruh atau meninggalkan sunat solat. Kan? Antara perkara makruh solat dia apa dia? Mata melia. Mata melia kan? Dia tengah solat ni. Mata melia, pandang kiri, pandang kanan, pandang atas, pandang bawah, tak? Itu mata melia, itu benda makruh. Pergerakan pun boleh lebih, pergerakan pun bergoyang sana, bergoyang sini tengah solat. Apa tak? Silap-silap boleh batal pula kita punya sembahyang. Kemudian seminggu atau sebulan sekali menilai diri sendiri, apakah ada peningkatan atau tidak tak solat. Perubahan yang ada kaitan dengan akhlak kita, ada tak perubahan? Asyik solat yang kita buat tu ada tak perubahan dalam diri kita? Kalau kita tak gerti nak nilai, suruh rumah nilai. Suruh rumah nilai, suruh kawan nilai, kita tengok kan hasil pada solat pun ada tak perubahan. Okey. Kadang tak nampak perubahan tu, ataupun mungkin orang tak nampak perubahan tu, kita yang nampak. Ada juga kadang-kadang kita tak nampak, orang nampak perubahan tu. Baik, kemudian tak kurang pentingnya ialah jangan mencuaikan solat berjemaah. Jangan mencuaikan solat berjemaah. Ini lebih pada golongan lelaki lah. Perempuan pun ada yang juga sembahyang berjemaah kan di masjid dan surau. Tapi lebih tekan pada lelaki. Lelaki ni dia sembahyangnya kan kalau sebaiknya di masjid atau di surau. Apalagi kalau dia dengar azan, hayya 'alas solah, marilah mendirikan sembahyang. Dia tak tahu ke dia gitu. Walaupun masjid dah lakukan dah, hayya 'alas solah, marilah sembahyang. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Dia tak nak menuju kejayaan. Walaupun muazzin dah kata marilah menuju kejayaan, tapi dia tak nak menuju kejayaan. Dia tak sampailah ke masjid surau. Baik, kemudian dalam kitab fiqh disebutkan solat berjemaah ialah fardu kifayah ataupun sunat muakkad, sunat yang dikuatkan. Tetapi kalau seseorang meninggalkan solat berjemaah kerana memandang remeh kepadanya solat berjemaah, maka orang ni perbuatan tu perbuatan dosa besar. Dia masuk perbuatan dosa besar. Kenapa? Dia meremehkan solat berjemaah. Kalau rumah ada jauh la ilah, rumah jauh kan, tak dengar suara azan, itu lain. Ini doket. Depan surau rumah depan surau, rumah depan masjid kan, dua rumah nampak pintu masjid, berapa langkah aja, tak sampai pun 10 langkah. Tak sampai 10 langkah macam rumah yang depan surau, depan masjid. Tapi tak sampai. Orang lain yang sampai. Orang daripada jauh sampai. Tapi dia tak sampai-sampai. Tak jumpa dia pintu surau tu. Tapi dia nampak macam nampak pintu surau tu. Macam nampak pintu surau tapi macam tak nampak. Kata. Berapa langkah je? 5 langkah sampai dah. Masya Allah tuan-tuan. Tak tahu nak cakap lah kalau orang macam ni. Kalau ikut pada hadis tu, suruh bakar je. Bakar je rumah je tu kan. Tapi dalam hadis tu pun Nabi tak bakar pun. Nabi aja ketak je. Cuma nak menyatakan perlu pentingnya solat secara berjemaah. Okey.
Tetapi kalau seorang meninggalkan solat berjemaah kerana memandang remeh kepadanya solat berjemaah, perbuatan itu adalah satu perbuatan dosa besar. Masya Allah, dosa besar. Kalau tak taubat pada Allah, habis masuk neraka. Syekh Abu Hasan As-Sadzali pernah menyatakan, jika seorang murid, maksudnya murid tarikat tidak tekun menghadiri solat berjemaah 2 waktu, janganlah anda mempedulikan dia. Tu jangan duk fikir dia lah. Kan? Dia sibuk berterikat sana terikat sini. Kalau jumpa dia, kita terikat dia. Tapi sembahyang jemaah tak ada. Sembahyang jemaah terampak petang hidung dia. Tak tahu sembahyang kat mana. Sembahyang kat Mekah ke? Mungkin sembahyang kat Mekah. Mungkin sembahyang kat Madinah. Aja tu. Yang fikir sembahyang jemaah tak ada. Tapi cerita terikat kami hebat lagi. Terikat tu, terikat ni, kau kena ambil sanad dulu, sanad ni macam-macam lah. Tapi tak ada nampak tu juga. Ni tak boleh. Kata musannaf, dia kata Syekh Abu Hasan As-Sadzali, janganlah anda mempedulikan dia. Tak tahu apa benda pahaman yang dia bawa. InsyaAllah. Baik. Kemudian faedah pertama solat ialah antaranya membersihkan anda daripada dosa. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah pendapat anda kalau terdapat sebatang sungai berada di pintu rumah salah seorang daripada anda dan anda mandi dalamnya sebanyak 5 kali sehari semalam daripada sungai tersebut, apakah ada sebarang kotoran yang masih melekat pada badannya? Para sahabat menjawab, tidak akan kekal lagi sebarang kotoran padanya. Tak ada kotoran. Kan bersih dia. Sehari semalam mandi. Kita biasa kita mandi pagi petang je. Pagi mandi sekali, petang mandi sekali. Betul tak? Kadang tak mandi pun ada. Balik kerja tak mandi. Kan? Terus pergi badminton. Yang suka badminton lah. Habis kerja pergi badminton. Tak mandi-mandi, kan balik malam kamu mandi. Sedangkan dari segi kesihatan tak baik kan, mandi tengah-tengah malam ni. Tapi dah memang pengen main macam tu. Ada orang tu pula mandi je kerja mandi sehari semalam 10 kali mandi. Kejap mandi. Bila kau tak mandi ni? Habislah air semua kau mandi je. Tak dapat lah orang nak mandi. Ini pun satu juga hal. Baik. Jadi para sahabat berkata tidak akan kekal lagi sebarang kotoran padanya kalau dia mandi semalam sebanyak 5 kali. Lalu ujar baginda Rasulullah, begitulah dia solat 5 waktu, Allah Ta'ala mengampunkan dengannya segala kesalahannya. Masya Allah. Hadis diriwayatkan Abu Bukhari dan juga Imam Muslim. Wallahu alam. Sampai situ. Baik, kita baca sikit kitab ni, Kekeluaran Ummah. Ini jawapan dia. Sampai mana itu? Zikir itu zikir apa? Zikir berdiri ya? Zikir bergoyang. Betul tak? Azan 2 kali. Baca Yasin pada malam Jumaat dah? Belum? Kau surat? 211. 211. Okey. Masalah membacakan surah Yasin kepada orang yang hampir meninggal dunia atau dalam majlis. Apakah hukum membaca surah Yasin kepada orang yang hampir meninggal dunia atau dalam majlis-majlis tertentu? Persoalan, bolehkah membaca surah Yasin pada orang-orang yang hampir meninggal dunia atau dalam majlis-majlis tertentu? Jawapannya ulama membolehkan. Jawapannya ulama membenarkan dan membolehkan, malahan menggalakkan. Hadisnya, hadis riwayat daripada Imam Nasa'i daripada Maqal bin Yasar Al-Muzani menyatakan Rasulullah SAW pernah bersabda,
Iqra'u Yasin inda mautakum. Iqra'u Yasin inda mautakum. Bacalah surah Yasin di sisi saudaramu yang sedang sakaratul maut. Sedang dalam keadaan nazak, sakaratul maut. Kita digalakkan bacakan surah Yasin. Bukan makna kita nak minta dia mati copek, tak ada. Kadang orang salah anggap tu. Ini nampak iman nak baca Yasin dah. Ini nak suruh mak dan mati copek dah tu. Tak ada. Ni surah Yasin ni makna macam Yasin ni macam dah orang kata yang last choice lah, kata kan. Pilihan terakhir dah. Lah kata, pilihan terakhir. Dah tak ada pilihan lagi dah. Doktor pun dah tolak. Doktor pun dah tolak, kata tak boleh buat apa dah, kata. Tapi masih lagi nampak macam punya orang tak mati-mati kan. Macam susah lah dia punya roh tu, susah nak keluar daripada jasad dia. Sedangkan kalau kita buat sesuatu kan mungkin dia rasa sakit. Mungkin kalau kita angkat dia ke sana kemari, kita cucuk dia masuk air dan sebagainya, mungkin dia akan rasa sakit. Sedangkan keadaan nampak dia macam tu dah. Tak ada harapan lah gitu kan. So maknanya kita baca Yasin, serahlah pada Allah macam mana kan. Ya, kalau Allah Ta'ala izinkan dia sihat, dia sihatlah. Kalau Allah Ta'ala kata tak sihat, akan pergi selama-lamanya, maka dia pergilah insya-Allah dengan cara baik. Bukan makna kita minta dia mati copet. Tak ada. Ini sebagai usaha saja. Baik, keterangannya. Hadis ini berlaku juga bagi orang yang masih hidup untuk membacakan Yasin kepada yang sudah meninggal dunia. Ia seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Takinkan orang yang hendak mati dengan kalimah la ilaha illallah. Talqin tu ajarkanlah. Kan? Ajarkan ni tak perlu banyak kali. Ada orang dia ajarkan banyak kali. Ini parah ni tak boleh ucap ni. Parah tak boleh ucap ni. Kan? Sampai berapa puluh kali dia ajar orang orang nak mati tu. Tak boleh. Itu ditegah dalam kitab. Cukup hanya sekali, dua kali dah habis. Lain itu serahlah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis Maqal bin Yasar tersebut juga disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin qalbul Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullah wad dar wal akhirah illa ghufira lahu wa qra'uha ala mautakum. Surah Yasin adalah merupakan qalbun, hati Quran. Kerana setiap satu benda tu ada hati. Jadi hati Quran ialah surah tu Yasin. Siapa saja yang bacanya semata-mata kerana Allah dan berharap kebahagiaan akhirat, maka ia akan diampuni insya-Allah dia Ta'ala. Maka bacakanlah Yasin di samping saudaramu yang sedang sakarat. Baca Yasin di samping sahabat kita, kawan kita, mungkin dia kena meninggal dunia. Mungkin besok kita pula tak tahu lah macam mana. Itu kawan kita dia nampak nazak, kita mudahkan baca Yasin. Okey? Kita pula tahu macam mana so. Keadaan. Baik, kemudian pendapat ulama dalam kitab Radah Al-Ma'ani Al-Hadis riwayat Riyad As-Salihin muka surat 376 disebutkan bahawa bacaan surah Yasin itu untuk yang sedang mendekati ajal akan menjadi bekal kepadanya seperti keadaannya membawa susu pekat dalam perjalanan. Jadi orang yang kita baca surah Yasin ni, umpamakan kita bekalkan susu kepada orang yang dalam perjalanan. Kita bekalkan susu pekat kata musannif. Ini pendapat ulama. Orang yang nak mati tu kita bekalkan Yasin, dia pemakan macam membekalkan susu pekat dalam perjalanan. Surah Yasin pada dasarnya dapat dibaca seseorang setelah meninggal di rumah ataupun malah di kubur. Kalau dah meninggal pun boleh kita baca Yasin lagi. Walaupun mungkin dah lama dah meninggal, kita nak bacakan Yasin pun tak ada masalah. Baik. Okey, seterusnya. Oh, ni panjang ni tuan. Kematian ni. Okey, kita baca sikitlah. Kemudian kematian bab 10. Kenduri talil dan kulit arwah.
Pandangan Islam tentang majlis tahlil yang dibuat pada hari ketiga, hari ketujuh, hari 20, hari 40, hari ke-100 selepas kematian. Apakah pandangan Islam tentang majlis tahlil yang dibuat pada hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-20, hari 40, hari 100? Dah 100 hari dah dia meninggal. Jomlah kita baca Yasin, buat tahlil. Apa jawapannya tuan? Dia dijawab dengan melihat beberapa perkara. A. Membuat jamuan selepas kematian. Membuat jamuan selepas kematian. Hadis menyebutkan bahawa kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala qabri yusi al-hafir. Yusi al-hafira. Awsi' min kibala rijlaihi wa awsi' min kibala ra'si. Falamma raja'a istaqbalahu da'iyal mar'atin faja'a waji'a bi ta'am wa wada'a yadahu thumma wada'a al-qaum fa'akalu fanazara aba'una Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaluku luqmatan fi famihi thumma qala la ajidu lahmi syatin ukhizat bi ghairi izni ahliha fa arsalatil mar'atu qalat ya Rasulullah inni arsaltu ilal baqi' yastari li syatan falam ajid fa asirhu ila jarini faqad istara syatan an arsila ilayya biha bisamaniha falam yujad fa arsaltu ila imra'atin fa arsala ilayya ya biha faqala Rasulullah sallam atmihi al-usara. Atimihi al-usara. Maksudnya kami keluar bersama dengan Nabi mengumumkan satu jenazah. Lalu kulihat Rasulullah SAW pada ketika itu berada di atas kubur sedang beri nasihat kepada orang yang menggalikan kubur. Apa kata Rasulullah kepada penggali kubur? Luaskanlah daripada arah kedua kaki dan luaskanlah daripada bahagian kepala kubur tadi. Setelah selesai urusan pengemuian, seorang wakil utusan, seorang perempuan menjemput Nabi SAW datang ke rumah. Lalu baginda pun datang dan baginda dihidangkan makanan. Baginda dihidangkan oleh makanan oleh tuan rumah tadi. Maka baginda meletakkan tangannya. Kemudian orang ramai pun mengikutnya. Lalu mereka makan. Pada ketika itu ayah-ayah kami melihat Rasulullah meletakkan satu suapan ke mulut baginda. Kemudian baginda bersabda, tidaklah aku dapati daging kambing ini melainkan ia diambil dengan tiada izin tuannya. Tidaklah aku dapati daging kambing ini melainkan ia diambil dengan tiada izin tuannya. Maka datanglah perempuan tersebut dan berkata, ya Rasulullah, aku menyuruh seseorang pergi kepada Al-Baqi' untuk membeli kambing kepadaku, tetapi dia, orang yang disuruh itu, tidak mendapatinya. Lalu aku menyuruh dia pergi kepada jiranku untuk membeli kambing yang telah dibelinya, tetapi jiran itu juga tiada. Aku menyuruh dia pergi kepada isteri tuan kambing, dan isteri itu mengirimkan kambing itu kepadaku. Ketika itu Rasulullah bersabda, berilah makanan itu kepada para tawanan. Berikanlah makanan itu kepada para tawanan. Jadi keterangan daripada hadis ini, Rasulullah dijemput ke rumah orang yang meninggal dunia dan dijamu makanan. Jadi menjamu makanan kepada orang ramai selepas kematian adalah satu bentuk sedekah. Ijma' menyatakan pahala sedekah sampai kepada orang yang meninggal dunia. Sebenarnya tak ada masalah lah. Tak ada masalah lah kalau seandainya tuan menghidangkan makanan kan kepada tetamu-tetamu yang datang, kan, membacakan tahlil, membacakan surah Yasin dan sebagainya. Kalau ikut berdasarkan pada hadis tersebutlah. Macam tu. Kemudian kenduri pada hari ketiga 7, 20, 40 dan 100. Imam Suyuti menyebutkan kitabnya Ahlawi. Inna Taus qala innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Fakanu yastahabbu ayutimu anhum tilkal ayyam.
ila an qala an Ubaid ibn Umairah qala yuftanu rajulani mu'min wa munafiq falamma fa'amma al munafiq fayuftanu sam'an wa amal munafiq amal mu'minu fayuftanuna sam'an wa amal munafiq fayuftanuna arba'ina sabahan. Sesungguhnya Imam Tawus, seorang tabi'in, berkata, seseorang yang mati akan beroleh ujian daripada Allah Ta'ala dalam kuburnya selama 7 hari. Maka mereka mengistishabkan, maknanya mensunatkan ataupun menggalakkan untuk mengadakan jamuan makan sebagai sedekah untuknya selama hari-hari tersebut. Sahabat Ubaid bin Umair berkata, seorang mukmin dan orang munafik sama-sama akan mendapat ujian di dalam kubur. Bagi orang mukmin akan boleh ujian selama 7 hari, sedangkan orang munafik mendapat ujian selama 40 hari. 40 hari pada waktu pagi. Keterangannya, maksud kalimat fakanu yastahabbuna, maksudnya mereka mengistishabkan, menggalakkan. Jadi mereka menggalakkan. Dalam keterangan di atas, dia adalah para sahabat pada zaman Rasulullah SAW melaksanakan perkara tersebut. Nabi sendiri tahu perkara itu dan mengakuinya. Nabi pun tahu dan Nabi mengakui perkara tersebut. Sampai situ lah dulu. Banyak lagi tu. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi pembahasan ni. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Congang-congang gitu. Ada? Tak ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada itu. A'udzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftah lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain istajaba laha ya rahmanir rahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kafarallahu minkum. Thank you.